والعمل ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan hadir melalui Google Meet ni dengar kuliah ataupun kelas pada pagi ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan untuk menuntut ilmu ini untuk kita kata sebagai ta'abbudi, sebagai satu pengibadahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ni apa-apa daripada kebaikan yang lain juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini daripada amal yang dikira ada nilai di sisi agama kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala buat kita semua. Amal. Jadi pengenalan sebelum kita mulakan ini, nak bagi pengenalan sikit. Yang mana saya ni kali pertama mengajar dalam kelab pencipta Al-Quran. Nama diberi ialah Ahmad Mutawadli bin Mustafa yang asalnya daripada Kelantan. Saya sebelum ni belajar di sekolah Ma'had Muhammadi, dan daripada situ jugalah saya mula untuk belajar atau bertalaqqi kitab terus di sebahagian pondok dan di masjid-masjid. Kemudian begitulah seterusnya saya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Malaysia, UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di UIA, dalam bidang Quran Sunnah di peringkat degree, kemudian melanjutkan dari peringkat master, dan barulah habis tahun lepas lah, baru habis peringkat master dalam bidang hadis juga, insyaAllah. Saya rasa setakat dulu untuk pengenalan. Jadi pagi ni kita nak berkongsi ataupun nak mulakan pengajian kitab yang kita kata kitab yang penting, yang sangat penting. Kita kata ia merupakan kitab yang terkandung padanya ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni merupakan ilmu yang tidak mesti dipelajari oleh semua daripada kita, tidak terkecuali pun, dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain kerana ilmu fardu ain, fardu ke atas setiap orang, melainkan fardu kifayah barulah boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi sebelum kita mulakan kita mulakan kita pengajian kitab Al-Jazul Mukhtasarat, yang mana kitab ni kita sebut dah tadi mengenai ilmu fardu ain ni, yang berkaitan dengan akidahnya, berkaitan dengan fiqhnya, dan juga berkaitan dengan tasawuf. Yang kitab ni dikarang oleh, asalnya pengarangnya namanya Syekh Samil Qadhi. Cumanya di kitab ni dia tulis di kitab ni oleh Al-Faqih Syekh Abdul Aziz bin Ibn Ibrahim Al-Rayi. Dan ada atas nama ini ada tulis kitab ni izin untuk maaf Ustaz, suara Ustaz kurang jelas. Kurang jelas ni? Ya, sebab dia tenggelam timbul suara tu. Bila pakai ni jelas tak? Yes, jelas. Pakai ni jelas? Jelas, betul. Jelas, tapi nanti kalau cakap nak tegur tak dengar pula, tak keluar suara kat sini. Okey. Baik. Kita sambung. Yang mana kitab ni kita kata tadi ditulis oleh Syekh Samil Qadhi, merupakan okey. Sekejap saya download. Sekejap saya download sekejap. Yes.
Nampak ke? Kecil sangat dia punya. Saya tak nampak. Ya, scan. Saya screen. Macam mana nak buat share nampak ke? Tak keluar apa-apa Ustaz. Kau nampak apa-apa? Mm-mm. Dah. Macam tengok dalam ni. Sekejap pertama Maaf Ustaz, ada jemaah yang menulis di sana minta Ustaz tunjuk muka depan kitab pun okey. jadilah. Baru nak cari jap. Saya pun ada mencari juga Ustaz dan masih tak jumpa. Tajuk Mungkin Ustaz tu boleh kita tunjuk dia punya kulit depan tu kot. Ustaz. Ya, kulit kejap. depan jadilah. Kulit Apa depan tu yang kot tak ada. sebagai contoh. Kejap. Yang ni lah kalau nampak. Tak clear Ustaz, tak clear sangat tu bagi depan sikit dekat Okey. muka. Tu ya jemaah yang Presentation tak nampak ke? ada. Share Nampak. Tapi dalam Google saya tak jumpa pula. dalam Google tak ada. Saya dah cari Ustaz, tak jumpa. Yang ni kitab ni. Ada nampak Kitab tu. Kitab yang Ustaz pegang tu nampak. Yang ni yang di Dewan screen Nature. Dekat skrin tak keluar. tak keluar. Share screen. Yang ni lah kitab ni. Lebih kurang. Saya dah akan send kepada ni. Dekat poster ada. Dekat poster Spark tu. Cuma dekat Google Meet tu. Google Meet. Macam mana nak share ni? Tekan present now lah. Ya. Lepas tu select apa? Entire Saya tak screen. dapat. Cuba. Okay, jap. Okey. Tak nampak ni. Nampak ke? Saya tak nampak. Saya nampak Ustaz, cuma dia
Bercampur. Itu dia bercampur? dah keluar. Okey, ada. Okey, Ni okey, kitab ni. okey. Dapat. Dapat Ustaz. Jadi Okey. kitab ni insya-Allah. Ya. Sambil Qadhi. Sebut Al-Qadhi. Sambil nanti. Okey, Ustaz tak dengar apa-apa pun. Tak dengar apa? Ustaz, suara Ustaz kadang-kadang dia macam Dengar tak berapa apa-apa pun. dia dengar tak dengar macam tu. Mungkin Ustaz boleh guna mic kot. Sekarang dengar tak? Ada. Sekarang boleh dengar okey. Jadi saya pun Cuba bersuara, dengar tak? dengar tak? Dengar, clear. Ya, clear. Boleh Teruskan, Ustaz. Ustaz teruskan. Ya ni dengar. Dia ni dengar Ya. Dengar. Teruskan. Bismillah. Okey. Saya ulang sekali lagi. Aduh. Apa nama ni? Kitab ni ditulis oleh Syekh Sami Qadhi yang merupakan seorang ulama besar lah daripada Syria. Kenapa dinamakan Syekh Sami Al-Qadhi? Sebab Al-Qadhi ni dirujuk kepada datuk beliau merupakan seorang qadhi di Syria pada zaman dahulu. Dan bila ditengok selalu-galu Syekh Sami Qadhi ni selalu-galu ke atas dia, ayah dia, atuk dia dan moyang dia merupakan seorang ulama-ulama yang sebelum ni. Tetapi bila ditulis kitab ni, walaupun dia yang tulis kitab ni, tapi di kitab ni terdapat nama Al-Faqih Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Ibrahim Al-Rayyi. Sebab apa dinisbahkan kepada Al-Faqih Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim? Sebab ulama Syekh saya kata dia disebabkan dia ni seorang yang tawaduk, dia tak nak tulis, dia tak nak ada nama dia di kitab. Dia sandarkan kitab ni kepada guru dia dan dia minta izin dan guru dia izinkan. Kemudian sebab itulah ada nama ulama tersebut iaitu Syekh Abdul Aziz di kitab ini. Yang pengarang asalnya kita tahulah Syekh Qadhi Syekh Sami Qadhi. Macam ulama-ulama dulu dah. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab lama setengah tu, kalau kita mengaji di pondok-pondok, ada banyak kitab tetapi tidak ada nama. Sebab apa dia orang tak nak disebut-sebut nama? Disebabkan tawaduknya dia orang, dia tak nak nama mereka ni diagung-agungkan. Itu sebab kenapa mereka tidak tulis nama. Boleh jadi sebab tu sama juga dengan Syekh Sami Qadhi ni. Dia kalau tak sekarang, kalau tak letak nama, orang fikir macam-macam. Tapi sebabkan dia takut orang fikir macam-macam, dia letak juga nama, tapi letak nama guru dia. Sebab tu. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kitab ni, kita nak sebut sedikit, kita kata muqaddimah. Sebelum kita belajar kitab ni secara talqin, kita baca dulu nasihat ulama bagaimana cara untuk menuntut ilmu, bagaimana cara untuk mengambil ilmu.
Ada. Ini kita kata sebagai mukadimah, sebagai satu nasihat dan sebagai tanbihul muhim, iaitu peringatan yang penting. Sebab tu saya nak kongsikan sedikit pengenalan ataupun mukadimah sebelum kita mulakan kitab Aujazul Mukhtasarat. Ulama kata bagaimana cara untuk mengambil ilmu agama. Ada ulama sebut ilmu din ad-daruri la yu'khazu bil mutala'ah minal kutub. Dia kata ilmu agama ni yang wajib, ilmu agama yang wajib iaitu ilmu fardhu ain dah. Tak boleh diambil dengan secara mutala'ah. Mutala'ah ni maknanya dia pergi kedai, beli buku kemudian dia baca sendiri. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Li'annahu qad yakunu fi hadhihi al-kutub allati yutali'uha asy-syakhs dassun wa iftira'. Kata ulama, kerana boleh jadi dalam kitab-kitab ataupun buku-buku yang kita beli dan kita baca tadi terdapat sisipan-sisipan palsu. Dimasukkan sisipan-sisipan palsu, lalu kita baca, kita faham dan kita amalkan apa yang dimasukkan oleh sebahagian musuh Islam ataupun orang kafir yang masukkan sisipan-sisipan palsu dalam kitab ulama. Dan benda ini kalau kita banyak belajar di pondok-pondok ataupun banyak mengaji kitab, akan jumpa benda ni. Akan jumpa banyak yang dah berlaku. Sisipan palsu. Sebagai contoh kita kata dalam satu kitab, sebagai contoh di mukaddimah, ada di awal-awal kitab, ulama kata tentang sesuatu hukum. Di depan ni contoh makan daging babi. Daging babi adalah haram. Dia kata ni sebagai contohnya kita kata pada awal dia kata makan daging babi adalah hukumnya haram secara ijma'. Kemudian di akhir kitab dia kata tiba-tiba makan babi ni boleh dalam kuantiti yang sedikit. Kemudian dia kata bukan dalam kuantiti yang sedikit walaupun tidak terdesak, walaupun bukan dalam keadaan darurat. Maknanya benda ni bercanggah. Sekejap halal, sekejap haram. Boleh jadi benda yang macam ni dimasuk sisipan palsu oleh golongan musuh Islam. Sebab tu kita kena hati-hati, kena beli buku, boleh nak beli buku, tak ada masalah. Cuma kena belajar daripada guru. Kemudian boleh jadi selain sisipan palsu, boleh jadi juga dimasukkan pendustaan. Dimasukkan pendustaan dalam kitab-kitab yang kita beli sendiri dan kita baca sendiri. Boleh jadi. Sebab ada ulama dia kata hari ni tersebarnya kesesatan di dunia pada hari ini dengan tersebarnya buku-buku yang tidak diketahui siapakah pengarangnya. Itu kita risau. Boleh jadi kita beli buku ni, tengok orang Syiah yang garang. Kita dah baca habis dah amat dah beberapa tahun sebagai contoh. Tiba-tiba tahu pengarangnya Syiah. Macam mana kita nak buat? Dah amat dah 2-3 tahun dah, tiba-tiba kita tahu pengarang dia adalah Syiah daripada orang-orang sesat sebagai contoh. Daripada Mu'tazilah sebagai contoh. Maka kena berhati-hati. Kemudian dia kata lagi أو قد يفهم منها أشياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف. Dia kata boleh jadi juga kalaulah seorang tu dia beli buku, dia baca sendiri, boleh jadi dia faham bercanggah dengan apa yang diajar, yang dibawa oleh ulama salaf dan khalaf. Dibaca sendiri. Ramai dah hari ni yang buat kajian ataupun kita kata di peringkat remaja, di peringkat pelajar universiti. Dia beli buku-buku agama, kemudian dia baca. Kemudian dia faham sendiri. Dia faham sendiri, dia salah, kemudian dia lawan ustaz. Dia lawan asatizah, dia lawan ulama sebab dia salah faham daripada pembacaan dia sendiri. Kita tengoklah di universiti pada hari ini, kalau bukan dari bidang agama, dalam bidang agama ni setengah daripada mereka dia belajar kitab fiqh sendiri, belajar bahasa Arab sendiri, ada sebahagiannya. Kemudian dia buat huraian tentang ilmu agama yang mana dia tak pernah ambil talaqqi pun.
kadang-kadang memang banyak apa yang disebut tu bercanggah dengan agama kita. Sebab tu penting ambil ilmu secara bertalaki. Ada ambil ilmu mesti berguru. Bukan cara baca buku sendiri. Ada. Kemudian dia kata apa? Dia kata ala ma tanaqalu jailan ala jailin minal ummah. Ada. Yang mana kita kata cara bertalaki ni mesti diambil daripada satu generasi kepada satu generasi. Daripada satu generasi, daripada generasi ni ambil daripada generasi yang sebelum tu, dan generasi sebelum tu ambil daripada generasi yang sebelum tu. Itu cara ulama ambil ilmu. Bukan cara baca buku, cara baca majalah, dan ada dalam sisipan majalah tu dia baca-baca tentang hukum agama, dia ambil dan dia beramal dengan apa yang ditulis dalam majalah ataupun akhbar tersebut. Bukan cara macam tu. Kemudian dia kata ala ma tanaqalu jalan ala jalin minal ummah fa yuaddi ibadatuhu fasidah. Sehingga kan apa yang dia baca tadi, dia baca, dia tak tahu siapa sumber, dia tak tahu siapa pengajar, dia ambil baca kemudian dia amalkan sampailah membawa kepada rosaknya ibadah. Bukan setakat rosak ibadah. Kalau setengah tu dia baca daripada buku-buku yang tidak diketahui sumbernya mengenai akidah, boleh jadi rosak juga akidah. Tahu-tahu dia baca penulisan daripada Syiah, i'tiqad orang Syiah, i'tiqad orang Mu'tazilah, i'tiqad orang Jabariyah. Kemudian dia amalkan, dia beramal beberapa tahun, lepas tu bila dia belajar dia baru tahu apa hukum jadi macam tu. Macam mana keadaan orang macam ni? Menyesal tuan-tuan, duk buat ibadah tapi dalam keadaan yang sama dia buat ibadah tak diterima dan tidak sah. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya mengenai akidah lah, kalau dia belajar dengan orang yang salah boleh menyebabkan rosak ibadah dia. Tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa lagi? Au yaqa'u fit tashbih fit tashbihillah bi khalqihi wat tamsil wal kufri wad dalal. Boleh jadi dia dengan cara dia baca tadi membawa dia kepada penyerupaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Penyerupaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Sebagai contoh, sebahagian orang dia menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan makhluk. Dia kata Allah ini ada tangan, ada kaki, ada muka dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat yang disebut wajah, yad itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah itu bersifat dengan jisim. Yang bersifat dengan jisim adalah makhluk. Dan kalau sekiranya mereka baca dan faham kepada perkara ini, boleh menyebabkan mereka keluar daripada agama Islam. Ini bahaya. Dan bahananya baca buku secara sendiri. Dan juga boleh membawa kepada pemisalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak hari ni kita jumpa orang yang memisalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Contohnya di luar sana dia memisalkan Allah Taala tu macam CCTV. Itu tak boleh juga, haram hukum dia. Allah ini dia kata kononnya nak berpuitis, nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau kaedah dia salah. Dia sebut macam mana Allah ini macam CCTV. Wal a'yazubillah min zalik. Tak pernah pun ulama menamakan ataupun memisalkan Allah ini seperti CCTV. Ada. Kita tahu dalam kaedah la tasmiyatullah illa bima warada fil hadis awil Quran awil ijma'. Tidak boleh menamakan Allah melainkan apa yang disebut dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Begitu juga kaedah yang sama ulama kata tak boleh memisalkan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang disebut daripada Al-Quran, hadis dan ijma'. Hari ni berapa ramai orang yang buat macam tu hari ni. Dan saya pernah tengok stiker orang yang tulis perkataan Allah is watching. Allah like, dia kata CCTV. Wal-iyazubillah min zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak menyamai dengan makhluk apatah lagi dengan CCTV. Tak sama tuan-tuan. Tak boleh buat perumpamaan macam tu. Ada. Kalau sebab tu kena belajar lah, kita kata kena belajar ilmu akidah secara berguru supaya
apa yang disampaikan oleh guru itu, yang mana guru itu ambil daripada guru-guru beliau. Guru-guru dia daripada guru-guru dia ni dia ambil daripada guru-guru yang sebelum tu, sampai dah kepada sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala kullin falaita zalika as-sabil at-ta'allum alladhi nahajahul salah wal khalaf. Dia kata maka bukan cara mutalaah kitab, iaitu bukan cara mutalaah dengan bukan cara semata-mata mutalaah kitab itu dikira sebagai menuntut ilmu, mujahadah. Perlu kepada mujahadah. Ada Nabi pun sebut dalam hadis innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Kena tuntut, bukannya kita kata beli buku baca sendiri dan amal dengan buku tu. Tak boleh. Sebab itu mungkin dia kata mungkin maksud dia Allah Maha melihat. Sebab tu tak boleh guna ibarat tu. Tidak ada setakat ni. Setakat ni saya tak pernah jumpa ibarat ulama nak mengatakan ibarat Allah ini seperti CCTV. Tak boleh nak guna macam tu. Ibarat seperti itu pun tak boleh. Nak buat pemisalan, nak buat puitis mengenai Allah SWT mesti melalui ilmu. Mungkin maksud dia kata ni Nur Aini dia kata mungkin maksud dia Allah Maha melihat tapi dia silap tulis CCTV tu. Itu masalahnya. Mungkin dia memang kita tahu dah murad dia macam mana. Walaupun sedemikian tetap juga ibarat itu kita kata menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Tak boleh guna ibarat sedemikian. Ada. Lebih teruk lagi ada sebelumnya orang kata mereka kata Allah itu melambai-lambaikan tangan, seperti melambai-lambaikan tangan. Wal'iyadu billah min zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan anggota. Kemudian kita sambung lagi. Dan bukan cara menuntut ilmu yang ditelusuri oleh ulama salaf dan khalaf dengan cara semata-mata menuntut dengan cara semata-mata membaca buku. Tak boleh sedemikian. Kemudian dia kata fala yu'khazul ilm illa min afwahil ulama. Ni kalam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama besar dalam pelbagai bidang lah kita kata. Cuma dia masyhur juga dalam bidang hadis. Al-Imam Suyuti memuji beliau. Dia kata kalaulah sekiranya tidak ada penulisan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi ni mengenai ilmu hadis, sesungguhnya kalau tanpa penulisan beliau mengenai ilmu mustalahul hadis, maka dia akan menyebabkan susah habis ulama-ulama kemudian untuk memahami ilmu hadis. Maknanya seorang yang sangat alim dalam bidang hadis dan bidang-bidang yang lain juga. Sebab tu dinamakan Al-Hafiz. Al-Hafiz ni orang yang berdarjat tinggi dalam bidang ilmu hadis lah kita kata. Bidang keilmuan hadis ni dia sangat tinggi. Dan bila digelar sebagai seorang Al-Hafiz, dulunya berbeza dengan sekarang. Bila sebut Al-Hafiz di zaman dulu, nak digelarkan sebagai seorang Al-Hafiz, sekurang-kurangnya kata ulama mesti dia menghafal 35,000 hadis sanad wa matan. Yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi ulama kata Al-Hafiz ni biasanya mereka ni menghafal lebih daripada 100,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok saja Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad dia hafal lebih daripada 1 juta hadis. Yang ada hadis sahih, yang paling banyaknya dia hafal hadis palsu lah. Sebab apa dia terpaksa hafal hadis-hadis palsu ni? Sebab nak bezakan hadis palsu dengan hadis sahih dan hadis hasan dan hadis dhaif dan sebagainya. Nak bezakan. Sampai macam tu sekali pengorbanan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk membezakan, nak bagi bezakan, nak suruh generasi yang akan datang dapat membezakan antara hadis maudhu' dan hadis sahih. Tu. Tapi hari ni Al-Hafiz ni digelar kepada
anak-anak kita lah, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ulama kata untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan mereka yang menghafal Al-Quran. Tetapi kalau ikut asalnya, Al-Hafiz ini hanya digelarkan orang yang kepada orang yang menghafal hadis yang sekurang-kurangnya 35,000. Tetapi bila disebut Al-Hafiz tadi, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, dan ahadu kibarul muhaddisin, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Apa dia sebut? Dia kata fala yu'khadul ilm illa min afwahil ulama. Dan tidak boleh mengambil ilmu itu melainkan daripada mulut-mulut ulama. Mesti ambil ilmu itu daripada mulut-mulut ulama. Tak? Itu cara yang sepatutnya kita buat pada hari ini. Itu cara menuntut ilmu agama. Ada. Kemudian disebutkan di sini juga idza la budda min at-ta'allum umur ad-din min 'arif as-siqah. Maka tidak mesti menuntut perkara agama itu daripada seorang yang alim, iaitu arif, dan juga siqah. Tak, mesti menuntut ilmu agama itu daripada seorang yang alim lagi siqah, orang yang terpercaya. Ada, jangan ambil dengan orang sembarangan. Kita kalau nak pilih sayur nak mestilah sayur yang segar. Tak ada ulat nak pilih ikan yang segar. Tak, bukan ikan yang mata kuyup, tak, mata pun merah. Tu maknanya ikan tak segar. Tak, kalau kita nak pilih kereta pun kita pilih kereta yang tak ada cacat celah, kita kata. Tak ada sedikit pun kecacatan pada kereta tersebut. Ada. Ni ilmu yang kita nak ambil. Mestilah pilih siapa yang kita nak ambil, siapa yang layak kita ambil ilmu daripadanya. Itu terlebih aula tuan-tuan, puan-puan, itu terlebih aula kita pilih guru kita, siapakah yang patut kita ambil ilmu daripadanya. Bukan dengan sebarang orang. Tak ambil sebarang orang, asal jumpa orang ni bercakap, dengar sampai habis dan amal. Lepas tu dengar, jumpa orang ni pula, dengar dan amal. Ada, sedangkan setengah orang yang mengajar ni tuan-tuan, bukanlah kita kata nak burukkan mereka, tetapi kita kena persoalkan daripada siapa dia mengambil ilmu tersebut. Ada, risaunya dia ambil daripada pembacaan dia, dia ambil daripada pembacaan dia, kemudian dia mengajar kepada kita. Mengambil daripada pembacaan dia, kemudian dia faham, lalu dia mengajar kepada kita. Entah betul ataupun tidak, sebab tu banyak bercanggah kadang-kadang. Ada, kadang-kadang ambil dalam di TV, hatta dalam TV sekalipun banyak yang kita kata memelirukan. Ada sebahagian hukum yang bila ditanya kepada panelis dalam TV itu, bila tanya dia jawab dengan hukum yang salah. Sebab tu ambil secara bertalaki, berguna kitab, insya-Allah lebih selamat. Dan ambil daripada ulama seperti mana disebut oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan dia kata la ya'khudhu ilm illa min afwahil ulama. Jangan ambil ilmu, iaitu ilmu agama, melainkan daripada mulut-mulut ulama. Jangan ambil sebarangan, ambil tepi jalan, ambil kutip sini, kutip situ. Ada, bukan cara itu. Kita menuntut ilmu agama. Kemudian idza budda ta'allum umuruddin min 'arifis siqah akhadha an siqah. Tak, mesti kita menuntut ilmu tu ambil daripada orang yang alim, arif, dan terpercaya. Yang mana orang yang terpercaya ni, yang tidak ada keraguan padanya, dia ambil dengan orang yang sama macam dia juga. Dia orang alim, dia orang siqah. Tak, orang yang terpercaya. Tak, seorang ulama ni dia orang alim, dia seorang yang siqah. Kemudian daripada mana dia ambil ilmu? Dia ambil daripada gurunya. Gurunya sama sepertinya juga alim, juga siqah yang dipercayai. Kemudian gurunya ambil daripada siapa pula? Ambil daripada gurunya lagi. Ambil daripada gurunya lagi yang sama sepertinya sifat. Ni tak, jangan sampai kita kata hari ni kita ambil daripada guru yang siqah. Tak, kita nampak dia siqah, baik, jaga ilmu. Tapi dia ni, guru dia ni ambil daripada siapa? Sebagai contoh, ambil daripada Syiah, ambil daripada Mu'tazilah, ambil daripada golongan Jabariyah sebagai contoh, ambil ilmu daripada orang sedemikian. Maka kita kata dah rosak dah ilmu sedemikian. Sebab tu pilih orang yang mengaji ilmu ni secara bersanad. Gurunya daripada seorang alim yang siqah,
kemudian gurunya ambil daripada orang yang alim sepertinya, yang siqah juga, kemudian sampailah kepada para sahabat ataupun pengarang kitab, yang mana pengarang kitab tu ambil ilmu daripada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang penting, tuan-tuan. Dan begitu juga ilmu hadis pada hari ini, sebagaimana kita kata pentingnya nak jaga sanad ni, ulama buat dulu pun macam tu juga. Nak ambil daripada orang yang siqah, ambil daripada orang yang siqah, ambil daripada orang siqah. Begitu juga ilmu agama. Dan mesti menuntut ilmu agama tu daripada orang yang siqah. Kemudian dia kata apa lagi? Wa hakadha ila sahabah. Maknanya apa yang saya sebut tadi, seperti itulah dia tuntut daripada orang siqah ni ambil daripada orang siqah ni ambil daripada orang siqah, sampailah kepada sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dia kata, falladhi ya'khudul hadis min al-kutub yusamma sahafiyan. Ini kata-kata sebahagian daripada ulama salaf. Falladhi ya'khudul hadis min al-kutub yusamma sahafiyan. Orang yang mengambil hadis, mempelajari hadis daripada kutub, ini dinamakan sebagai sahafiyan. Sahafiyan ni macam orang yang mengumpul maklumat lah. Sahafiyan ni seperti apa, tuan-tuan? Seperti jurnalis ataupun seperti wartawan. Dia pergi kepada suatu tempat, dia pergi satu tempat, dia kutip data-data, dia kutip maklumat, kemudian disampaikan kepada orang ramai. Itu sahafiyan. Tidak dinama sebagai muhaddis, ini tidak dinamakan sebagai ulama. Kalau ambil ilmu dengan cara sedemikian, tak boleh. Sebab tu mesti ambil secara berguru, yang mana gurunya siqah, yang seperti saya sebut tadi. Kemudian walladhi ya'khudul Quran minal mushaf yusamma mushafiyan. Kemudian orang yang mengambil Al-Quran daripada mushaf, belajar Al-Quran secara sendiri, belajar dengan, kita kata, dengan baca sendiri. Mushaf yusamma mushafiyan, dinamakan sebagai orang yang membelek-belek. Sebagai contoh puan-puan, ada dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, andai kata ini mushaf, tiba-tiba seorang tu dia kata aku nak belajar Al-Quran pada hari ini. Cara macam mana? Dia ambil mushaf, kemudian dia baca sendiri. Dia baca, dia faham sendiri. Ini, tuan-tuan, tidaklah dinamakan sebagai qari'an. Tidak dinamakan sebagai pembaca Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai mushafiyan. Sekadar orang membelek-belek. Macam orang duk baca newspaper tu lah, surat khabar. Dia baca belek-belek macam tu. Tidaklah dinamakan sebagai dinamakan orang tadi yang membaca Al-Quran secara sendiri tadi sebagai qari'an. Orang yang membaca Al-Quran yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dulunya sebelum ni saya bila saya belajar ilmu hadis ni, betapa pentingnya ulama dulu menjaga sanad ilmu hadis ni. Dia ambil daripada guru, untuk jaga sanad tu, nak jaga ilmu hadis tu. Sangat penting. Itu dalam ilmu hadis, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dalam ilmu hadis. Ulama kata, sebagaimana ilmu hadis ulama-ulama terdahulu buat sedemikian, begitu juga ilmu Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran ni, cara bacaan dia ni ada sanad-sanad ni. Ambil daripada siapa? Ambil daripada guru. Dia ambil daripada siapa? Ambil daripada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar baca belajar sendiri ni. Cuma kena tengoklah. Kadang-kadang sebahagian di kampung dia belajar daripada guru dulu. Guru dia belajar daripada ulama dia belajar daripada ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada sanad. Kita kena tengoklah orang tu belajar bersanad ataupun tidak. Kena pastikan betul-betul. Kadang-kadang orang lama dia ada sanad tetapi tidak secara tertulis. Tak ada masalah. Tapi kalau andai kata dia belajar daripada seorang guru ni belajar daripada YouTube, belajar daripada Google, belajar melalui pembacaan sendiri, syarah kepada ilmu tajwid. Ada sebagai contoh, dia belajar baca sendiri, kemudian dia ajar kepada orang lain.
maknanya ilmu dia terputus, dan cara sebutan huruf dia pun boleh jadi salah. Hati-hatilah, sebab sebelum ni ramai orang yang membaca Al-Quran ni, dia beli kaset dulu orang-orang dulu dia beli kaset Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia pasang kaset dengan sebagai contoh Syekh Sudais baca Al-Quran, ataupun Syekh Masyari baca Al-Quran, kemudian dia ikut. Dia menyangka dengan cara sedemikian itu merupakan talaqi, sedangkan itu bukan cara talaqi, itu hanya rekod saja. Bahaya, dia kena belajar secara berguru. Tak, kalau dia hanya mendengar kemudian dia ikut, dengar dia ikut. Tak, andai kata dia baca Al-Quran tu, dalam bacaan dia tu ada kesalahan. Tak, kesalahan ni dia kata boleh dibahagi pada dua, kesalahan yang ringan dan kesalahan yang berat. Ada kesalahan yang lahan, tak, lahanul khotok, kesalahan yang besar dan kesalahan yang kecil, dibahagi kepada dua. Kesalahan yang kecil, kita kata yang kecil yang tak membatalkan pembacaan tu, tak membatalkan bacaan Al-Fatihah sebagai contoh, itu tak ada masalah lagi. Andai kata lahnul khafi, kalaulah dia pada pembacaan dia terlibat pada kesalahan yang besar, tak, yang boleh membatalkan bacaan dia, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Kalau dia baca Fatihah dan ada terlibat dengan kesalahan yang berat, boleh membatalkan Fatihah. Bila batal Fatihah, seterusnya akan jadi apa? Akan batal lah solat dia. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak diterima. Sebab tu kalau sekadar dengar ikut, bila dia baca Al-Quran, kalau ada kesalahan, siapa nak tegur? Tak ada orang yang boleh tegur dia. Maka sebab itulah kena cari guru juga yang mengajar ilmu Al-Quran. Bahkan dalam isnad pembelajaran Al-Quran ini lebih aula lagi dibuat berbanding ilmu sanad pada hadis. Perlu dijaga lebih lagi. Sebab tu adalah masdarul awal. Masdar, kita kata Al-Quran ini merupakan sumber yang pertama dalam ilmu agama Islam kita. Adapun hadis adalah sumber kedua. Maka lebih aula dijaga sumber yang pertama, cara bacaan dia dan pemahamannya, daripada sudut sanadnya. Penjagaan dari sudut sanad itu perlu dijaga melebihi apa yang dijaga oleh ulama dulu pada ilmu hadis. Kalau pada hari ini sekiranya ada di kalangan kita yang masih belajar Al-Quran, belajar secara sendiri, dengar YouTube dan sebagainya, maka mulai hari ini cari guru yang boleh betulkan pembacaan kita, supaya kita baca apa-apa daripada Al-Quran mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran secara sendiri, secara sendiri, ulama kata walaupun bacaan dia hampir betul ataupun betul bertepatan dengan ni, tak dapat pahala. Syarat nak dapat pahala ni tuan-tuan, mesti dengan isnad, secara bersanad. Dia belajar Al-Quran itu secara bersanad. Sama ada bertulis ataupun tidak tu terpulang, tetapi mesti daripada guru yang ada sanad. Dia belajar, guru dia ambil daripada guru dia ambil daripada guru dia, sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang nak buat nak mengamalkan satu-satu ibadah ni mesti kena ada ilmu. Kalau tidak, hanya niat sahaja yang baik. Niat satu, kita kata satu perkara yang baik, tetapi sebaliknya kalau dia belajar buat ibadah tanpa dia menuntut ilmu sebelum tu, maka dua perkara datang kepada dia. Satu, penat buat ibadah. Dua, dapat dosa. Sebab tu kena pastikan betul-betul apa yang kita amalkan pada hari ini berselari diambil daripada guru, diambil daripada ulama. Ulama itu yang ada sanad pada ilmu tersebut. Kemudian apa lagi dia kata, fal ilmu qabla al-qawl wal amal, maka ilmu itu nak bercakap berkenaan ilmu itu mesti maka ilmu itu qabla al-qawl wal amal.
Dan sebelum orang tu nak bercakap, sebelum orang tu nak beramal, mesti dia memiliki ilmu terlebih dahulu. Baru dia boleh bercakap tentang sesuatu, dan barulah dia boleh beramal dengan sesuatu, khususnya dalam perkara ibadah. Kemudian di sini juga tuan-tuan dia kata apa lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din innamal ilmu bitta'allum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang itu kebaikan, nanti saya tengok soalan ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan dia ni orang yang alim dalam ilmu agama. Dan jadi bila Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan ke atas seseorang itu, pasti Allah Taala akan permudahkan dia. Ulama ada menafsirkan hadis ini, dia kata kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang ni dalam keadaan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusan dia dalam menuntut ilmu agama. Seterusnya menjadikan orang ni menjadi alim dalam bidang agama. Itu. Dan kata lagi innamal ilmu bitta'allum. Dan sebelum tu kita kata bila mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada seseorang tu, Allah Taala akan jadikan dia ni alim ataupun pandai dalam agama dah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tanda dah, kita kata tanda orang tu berada dalam kebaikan, pasti dia ni menjadi orang yang alim dalam bidang ilmu agama. Dan mayurididah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan buat seseorang tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia ni faqih ataupun alim dalam ilmu agama. Sebaliknya, tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki bagi seseorang tu berada dalam kebaikan, maka Allah akan biarkan dia menjadi orang yang jahil. Sebab tu kalau nak jadikan diri kita ni sentiasa berada dalam kebaikan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena rajin-rajin bermujahadah dalam menuntut ilmu agama sampai kita jadi alim. Tuntutan agama kita supaya seseorang itu menjadi seorang yang alim. Alim yang macam mana yang dituntut, yang difardukan oleh syarak ataupun agama kita. Bukan syarat mesti jadi alim besar. Bukan syarat mesti jadi macam Imam Syafi'i, tak syarat macam tu, tuan-tuan. Bila disebut alim di sini, sekurang-kurangnya dia mengetahui, iaitu alim mengetahui apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarangkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia kena tahu semua tu. Cukup sekadar tu memadai. Bukan syarat mesti jadi orang alim macam mana? Alim macam Imam Syafi'i, Imam Suyuti sebagai contoh. Tak syarat sedemikian. Alim makna di sini yang dituntut dalam agama mengeluarkan dia daripada kejahilan. Kejahilan yang mana? Kejahilan daripada mengetahui perkara fardu dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut oleh agama kita. Yang kita akan belajar lepas ni mengenai kitab ni. Kitab ni mengajar akan dikupas ataupun disyarah mengenai perkara yang dituntut oleh agama saja. Yang kita kata sekurang-kurang wajib mesti diketahui oleh setiap mukallaf. Ada dalam kitab ni. Yang selebih daripada itu boleh tuntut dalam ataupun belajar dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ada setengah kitab ulama ni dia karang. Kitab tu bila contoh kitab fiqh, kitab mengenai solat. Dan ada setengah ulama dia bila mengajar kitab solat, dalam tu dia senaraikan perkara-perkara fardu ataupun perkara-perkara wajib dalam solat. Ada. Kemudian digabungkan sekali perkara-perkara sunat. Adapun dalam kitab ni dia hanya membincangkan perkara-perkara yang wajib saja.
Ada perkara yang wajib saja. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dapat memberi gambaran ataupun dapat menjadikan manusia ni membezakan antara perkara wajib dan perkara sunat. Kena jawab sekarang. Sekejap kita tengok soalan sikit. Ustaz, saya beli buku Ustaz Muhaddir Haji Jo, tajuk 40 hadis amalan sedikit pahala yang berganda. Saya baca sendiri-sendiri, macam mana tu? Itu masalah. Saya pun belajar juga dengan Ustaz Muhaddir sebelum ni. Ada. Sebab saya di UIA sebab tu saya di UIA dulu, saya belajar ni. Saya ikut dia. Saya belajar dengan dia. Bukan setakat tu, dia bagi kitab percuma lagi untuk pelajar-pelajar kos agama ni. Dia bagi. Tapi dalam masa yang sama, lepas khatam kitab ni barulah dia bagi ijazah. Ijazah tu yang kita kata boleh menjadikan amalan seorang tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak secara ijazah, maka terputus kita kata. Kurang keberkatan dalam mengamalkan suatu amalan yang disenaraikan dalam mana-mana kitab sekalipun. Sebab tu ambil daripada guru juga. Sebaiknya nak baca kitab tu baca dengan dia sendiri. Baca dengan dia sendiri. Kemudian barulah kita amal kitab tersebut. Ada. Kemudian kita sambung lagi. Fal ilmu qabla al-qawl wal amal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal ilmu bitta'allam. Sesungguhnya ilmu itu secara dituntut, mesti secara mujahadah. Ada. Kalaulah sekadar beli buku di pasar. Ada. Beli buku di pasar raya, beli lepas tu kemudian dibaca. Ini tidak termasuk dalam mujahadah menuntut ilmu. Tak termasuk dalam apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana innamal ilmu bitta'allum mesti secara mujahadah, mesti secara menuntut. Itu tak memenuhi. Kalau sekadar beli buku kemudian baca sendiri. Dah. Kita ambil contohlah. Pengajian talaqi ni sebenarnya bermula daripada siapa tuan-tuan? Siapa yang memulakan pengajian atau pembelajaran secara bertalaqi ni? Siapa buat contoh mula? Ulama mana? Ada orang kata ulama sekian. Sebenarnya yang mulakan pembelajaran secara bertalaqi ni dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar secara berguru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulakan dulu, bukan orang lain. Itu orang yang pertama yang patut kita contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh saja Allah Taala ni jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa sahaja ilmu tanpa belajar. Boleh saja. Yang dinamakan sebagai ilmu laduni atau secara mimpi dan sebagainya. Boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan Nabi ni sebagai contoh buat kita. Nabi ni bila dia menuntut ilmu agama, dia belajar tentang ilmu Al-Quran, dia belajar dengan siapa? Disebut dia dalam Al-Quran, Allamahu syadidul quwa. Telah mengajarnya sesuatu yang kuat, yang gagah, iaitulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril sendiri yang ajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya guru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Tu Nabi ajar caranya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis innamal ilmu bitta'allum. Kenapa Nabi tak sebut innamal ilmu bil qiraah? Sesungguhnya ilmu itu dengan membaca. Sebab level membaca ni level yang sangat bawah kita kata. Baca semata-mata. Ada. Yang penting kita kena belajar dulu. Kalau nak baca, nak buat murajaah, itu selepas tu. Selepas kita tuntut ilmu tersebut, barulah kita baca. Baca secara murajaah. Kalau baca secara mutalaah ni, maknanya mutalaah ni baca kitab. Yang tak pernah kita belajar pun kitab ni, kita baca sendiri. Buka, baca. Baca, faham. Itu bukan cara talaqi. Itu bukan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ni. Kemudian, al-isnadu minad din wal riwayah la takunu illa anis siqah. Ulama kata al-isnadu minad din. Sanak-sanak ataupun rantaian-rantaian ilmu itu adalah daripada agama kita. Daripada agama kita.
Maknanya menuntut ilmu secara bersanad berguru ni adalah perkara agama. Perkara dalam agama kita, bukannya secara baca buku, tak. War riwayah dan perkhabaran ataupun riwayat itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh diambil dan disampaikan melainkan daripada seorang yang siqah. Disebut sekali lagi. Tak disebut dah sekali. Awal-awal tadi dia bagi tahu dah, nak ambil ilmu tu mesti ambil daripada orang yang siqah. Tak. Ni sekali lagi dia sebut. Maknanya dia satu penegasan supaya ambil ilmu ni daripada orang yang siqah. Ada. Idza qala at-tabi'i, ada. Idza oleh itu telah berkata seorang tabi'in yang namanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Rahimahullah, apa dia kata? Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Dan dia kata sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kamu agama kamu. Maknanya dia nak bagi tahu ambil ilmu ni adalah sebahagian daripada agama kita. Maka kena lihat kepada siapa yang kita nak ambil agama kita. Sekadar kita kata mengucap kalimah syahadah memanglah itu masuk Islam. Tapi binaan-binaan ke atas agama kita tu kita nak ambil dengan siapa? Iaitu daripada ilmu lah, kita nak ambil daripada siapa? Dengar ni. Daripada guru. Ada apa dia? Assalamualaikum, mohon bertanya. Kita belajar online dengan guru-guru bukan kitab yang sahih. Ya, Okay. betul. Alhamdulillah. Betul. Online pun macam tu juga. Online pun lebih kurang juga. Cuma Direct daripada guru lah kan Ustaz kan? daripada guru sama je. Cumanya level belajar secara online ni macam mana ulama bincang. Adalah lebih baik belajar secara fizikal depan-depan. Itu lebih baik lah. Dia ada tingkatan. Tapi tak ada masalah belajar online sebab kita kata belajar online secara berguru ni dia memudahkan kita. Kalau kita sibuk, kan kita nak keluar tak boleh, tak ada orang nak hantar ke majlis ilmu, maka kita belajar secara online. Itu sama saja. Cuma ada tingkatan tingkatan dia lah. Ulama kata kalau belajar secara depan-depan itu lebih besar fadilatnya. Lebih aula. Kerana Nabi SAW belajar dengan Jibril alaihissalatu wassalam secara depan-depan. Bukan secara telefon, secara cakap jauh-jauh, tak. Sedangkan benda tu boleh saja berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana Sayyidina Umar bercakap dengan orang dalam jarak yang jauh, boleh saja baginda Nabi SAW bercakap dengan malaikat dalam keadaan yang jauh, tapi tak berlaku. Tidak dibuat sedemikian. Ingat kau sudah. Kemudian kita sebut tentang Ibn Sirin, seorang tabi'in, Muhammad Ibn Sirin. Siapakah Muhammad Ibn Sirin di sini? Muhammad Ibn Sirin yang kita kenal, beliau merupakan seorang ulama ahli tafsir. Ahli tafsir. Seorang yang berkeahlian dalam menafsirkan mimpi. Tafsir tafsir mimpi lah. Itu Ibn Sirin. Bukan semua orang yang boleh tafsir mimpi. Hanya orang yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu menafsirkan mimpi. Hatta apa yang disenaraikan oleh Ibn Sirin dalam kitab dia Tafsirul Manam, tafsir mimpi tu, kitab tafsir mimpi tu dia senaraikan kalau nampak macam ni dalam mimpi macam mana, apa maksud dia. Kadang-kadang kita mimpi sebiji apa yang disenaraikan oleh Ibn Sirin, tapi hakikatnya tak sama. Boleh jadi yang itu boleh berlaku pada zaman dia saja, zaman beliau saja, tapi bila kita mimpi zaman kita, lain pula tafsiran dia, berbeza-beza. Itu kita kata Muhammad Ibn Sirin. Begitu juga dalam bab menafsirkan mimpi ni, puan-puan, kadang-kadang seseorang tu mimpi buruk.
ulama kata walaupun seseorang tu mimpi buruk, tak semestinya ataupun selamanya mimpi buruk itu membawa kepada petanda yang buruk. Mimpi itu membawa kepada perkara yang buruk ataupun petanda yang buruk. Ulama ada bawa cerita sebenarnya, dia kata ada satu kisah ada seorang pemaisuri raja. Pemaisuri raja ni dia bermimpi dia ni telanjang. Kemudian datang lelaki daripada kalangan rakyat dia, datang kepadanya berzina. Datang seorang ni berzina, buat zina dengan dia. Datang seorang ni buat zina dengan dia. Dalam bilangan yang sangat ramai. Kalau kita tengok tu, Allah teruknya. Apa mimpi zina ni? Zina orang ni, zina orang tu, zina orang ni. Memang teruklah. Itu saja zahir. Jadi pemaisuri tadi dia risaulah. Dia risau, dia takut apa mimpi ni teruk sangat. Adakah membawa kepada petanda yang buruk? Lalu dia pergi jumpa kepada seorang ulama yang ahli dalam tafsir mimpi ni. Ulama tersebut mimpi yang buruk semalam, nampak zahirnya buruk tadi, mimpi zina dengan rakyat dia sebenarnya membawa kita kata membawa petunjuk bahawa yang kau lepas ni akan melakukan perkara yang memberi manfaat kepada rakyat. Ada tengok mimpi tu zina dengan orang, dia sendiri buat zina dengan orang lain. Sedangkan petanda tu ulama tafsir tadi dia kata kamu akan memberi memberi manfaat, membawa sesuatu yang memberi manfaat kepada umat Islam. Kemudian apa yang berlaku setelah tu? Betul sungguh apa yang ulama tersebut. Pemaisuri tadi dia guna duit dia buat satu aliran parit air daripada sungai yang besar, kemudian alirkan ke Mekah Al-Mukarramah. Aliran air tadi dibuat dengan bertujuan untuk memberi minum kepada orang yang buat haji dan umrah. Pada waktu tu tak ada air, tak ada apa lagi masa tu. Jadi bila dia buat, orang lain dapat manfaat. Tengok besarnya manfaat dia buat kepada orang ramai. Sebab tu dalam kisah ni juga ulama kata bila beri minum kepada orang, antara air yang baik untuk diberi minum kepada tetamu ke siapa ke adalah air kosong. Tapi tengok keadaannya. Aku belajar air yang dihidangkan ni untuk orang, kita kata yang lebih afdal lah untuk dihidangkan kepada orang ni adalah air kosong. Lalu dia bagi air kosong, raya air kosong, kenduri buat air kosong, air sirap tak ada, air manis tak ada, semua air kosong. Jangan tengok situ pula, tengoklah apa yang dihajati, apa yang diminati oleh masyarakat setempat, maka dia hidang yang tu. Tapi jangan kita kata jangan kurang lah, jangan tak letak air kosong, letak juga air kosong untuk mendapat fadilat yang disebutkan oleh ulama tadi. Ada hatta dalam bab buka puasa sekalipun sunat ataupun afdal kita mulakan dengan air apa? Air putih, air kosong. Sebelum kita mulakan dengan air manis yang berbalang-balang kita nak mula tu kan, kita nak minum tu, mulakan dengan air, masak air kosong dulu. Itu disebut oleh ulama. Kemudian Ibn Sirin tadi, kita tahu dia ahli tafsir mimpi. Apa yang dia kata tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata in hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khudhu. Sesungguhnya ilmu itu adalah sebagai agama. Ilmu itu sendiri adalah agama, iaitu ilmu agama lah. Maka lihatlah kepada siapa yang kamu nak ambil agama kamu. Sama ada kita nak ambil daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, maka kita ambil dengan mereka. Sebab banyak pilihan di luar sana, ada guru yang berfahaman Syiah, ada yang mengajar ada Mu'tazilah, ada yang belajar mengajar ilmu dari kalangan orang mutasawwifah, golongan yang sesat, yang kita kata kononnya bertasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf ni tak ada masalah, cuma hanyut ke laut. Bertasawuf sampai menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Tasawuf apa macam tu? Ilmu tasawuf tidak salah, tetapi setengah orang dia menggunakan ilmu tasawuf sehingga hanyut. Tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh agama kita. Kita ikut je. Dalam Malaysia ni kita berpegang mazhab tasawuf kepada Imam Ghazali.
ataupun Imam Abu Mansur, Imam Junaid al-Baghdadi sebagai contoh. Kita ikut ya, tak ada masalah. Tapi sesuatu yang bercanggah dengan agama, ini bukan tasawuf lah. Tasawuf mesti ada, ilmu tasawuf ni mesti berselari dengan akidah dan fiqh, hukum syarak, mesti selari. Tak boleh ke laut. Ada. Sebagaimana setengah guru yang mendakwa dia ni, dia beramal dengan ilmu tasawuf, dia mengajar kepada orang tak bersalaman dengan lelaki, antara lelaki dan perempuan tu boleh. Itu haram juga. Tak. Sedangkan benda tu jelas dalam agama kita, tak boleh bersalaman antara lelaki ajnabiyah dengan perempuan. Tak boleh bersentuh kulit. Ini dia siap buat salam lagi antara lelaki dan perempuan. Dia bagi contoh kepada murid-murid dia, kemudian murid-murid dia pun ikut. Sedangkan Nabi SAW, Nabi SAW la usafihun nisa, tidak pernah pun disebut dalam hadis Nabi SAW tidak pernah pun menyentuh wanita. Wanita yang mana? Wanita yang ajnabiyah, yang halal dikahwini. Nabi tak pernah sentuh. Maka contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW, bukan untuk guru tarikat. Tamu-tamu yang sesat lah. Ada. Bukan boleh dijadikan panduan ataupun ikutan bagi orang yang mengamal ataupun mengaku beramal dengan tasawuf, tetapi tetap tasawuf dia cara orang sesat. Tak boleh jadi ikutan. Ku apa dah? 9. Jadi itulah kesimpulannya. Kita kata ada sedikit lagi tapi ini panjang. InsyaAllah kita akan sambung akan datang nanti. Ini kita kata sebagai muqaddimah. Muqaddimah cara menuntut ilmu agama. Ada yang disebutkan oleh ulama. Mesti cara menuntut ilmu agama ni mesti secara bertalaqi. Kita ambil daripada guru yang siqah, guru dia, ambil daripada guru dia, kemudian ambil daripada guru dia yang sama kriteria dia, siqah, arif, yang alim. Sampailah kepada Rasulullah SAW. Barulah ilmu agama ataupun ilmu agama itu terpelihara. Ini tak seorang ambil macam ni disyarah lain. Tahu-tahu dia ambil daripada guru yang suka baca buku, suka mentelaah kitab dan faham sendiri kemudian ajar. Dan banyak berlaku tuan-tuan, benda yang macam ni sampai ke hari ni. Kalau kita tengok. Tak. Macam mana dia syarah sesuatu hukum ni bercanggah dengan ijma' ulama. Tahu-tahu sebab apa? Sebab baca buku dan faham sendiri. Banyak berlaku. Hatta yang dikenali sebagai ulama pun ada yang buat macam tu. Tak. Padahal bukan cara tu yang diajar oleh ulama salaf dan khalaf. Dan mudah-mudahan kita ni dijadikan ataupun kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang bila mana menerima ilmu agama tu, kita ambil daripada guru yang mengajar ilmu agama, ambil daripada guru yang siqah, seterusnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni dari kalangan orang yang belajar ilmu agama dalam keadaan jalan yang benar. Bukan bengkok situ bengkok sini, salah situ salah sini, tak boleh. Bukan yang sedemikian yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni dari kalangan orang yang menuntut ilmu di atas jalan yang benar, mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni dari kalangan orang yang mendengar nasihat yang baik, mendengar tauladan yang baik, lalu kita mengikuti tauladan yang baik tersebut. Ya. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk pagi ni. Just sekadar mukadimah dulu sebelum kita masuk kitab, insya-Allah. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Fadil Ustaz Ahmad Mutawalli melalui perkongsian ilmu pengajian berkitab Aujaz Mukhtasarat ini dengan perbincangan belajar yang menuntut ilmu ni berkitab secara berguru. Dengan itu mendalamilah ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama, dan cara terbaik adalah ilmu itu dipelajari dengan cara berguru, menadah kitab daripadanya dan berada dalam majlis ilmu seperti ini ataupun dalam masjid dan bagi mengikuti ilmu itu yang disampaikan. Dan akhir kata, semoga perkongsian ilmu ini memberikan kita manfaat serta kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan ucapan terima kasih banyak kepada asbab program kita, penaja
dan juga penyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu ini dan juga kepada para jemaah. Terima kasih sudi duduk hingga akhir majlis ilmu ini. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk kita tutup dan tangguhkan dahulu majlis ilmu ini, slot ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anta radin anni fa'ila. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Kita baca doa sekali. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz atas perkataannya. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam ini insyaAllah. Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua tau. InsyaAllah malam ini sampai. Terima kasih. Terima kasih Faidul. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama.